Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu tajuk aset dan liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Okey, sebelum tu pada akhir pengajaran dan pembelajaran awak akan dapat menyatakan perbezaan maksud aset, liability, faedah dan juga cukai perkhidmatan. Okey, kita akan lihat satu persatu. Maksudnya, yang pertama aset. Aset bermaksud apa yang dimiliki seperti wang tunai dan kereta. Lebih mudah kalau awak ingat aset ni ialah harta. Harta yang awak ada. Okey, contohnya je lah wang tunai, duit awak ada berapa. Kemudian kereta ataupun simpanan awak ada berapa. Itu semua adalah aset. Itu semua adalah harta yang awak ada. Okey, yang kedua ialah liability. Liability bermaksud tanggungan kewangan atau hutang. Okey, lebih mudah kalau kita ingat liability ni ialah hutang. Hutang maksudnya kena bayar. Okey, tak kisah nak bayar pada siapa, tapi dalam yang kita belajar sekarang ni, konteks yang kita belajar pada hari ini ialah hutang kita dengan bank. Contoh liability ialah yang pertama pinjaman perumahan. Awak beli rumah harga RM1 juta. Okey, awak akan pinjam dengan bank kan? Tapi dah pinjam kena bayarlah balik. Takkan nak pinjam, takkanlah bank nak bagi sesaja RM1 kat orang, betul tak? Jadi itu merupakan liability, merupakan hutang yang awak buat dengan bank. Yang kedua ialah pinjaman kereta. Beli kereta, melainkan awak beli kereta dengan cash, wang cash. Awak beli kereta yang berharga RM80,000, awak pun bagi sedebuk duit RM80,000 kepada penjual kereta tersebut. Itu bukan dinamakan sebagai hutang. Okey, itu dah kira harta awak. Okey, tak pun pinjaman pelajaran. Pinjaman pelajaran ni biasa kita dengar PTPTN. Okey, kita nak sambung belajar, tak cukup duit, kita pun membuat pinjaman. Jadi, bila kita dah kerja, kita kena bayar. Yang tu dinamakan hutang ataupun liability. Okey, yang ketiga ialah faedah. Faedah kita dah jumpa dah tajuk yang lepas sebelum ni. Tajuk peratus pun kita dah jumpa faedah ni. Okey, maksud faedah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Okey, kita ulang baliklah. Contohnya awak simpan berapa nilai yang tertentu dalam bank selama 1 tahun, dan selepas 1 tahun awak akan dapat dividen. Awak akan dapat faedah hasil daripada simpanan awak tu. Maksudnya ada tambahan nilai lah. Bergantung kepada simpanan awak. Kalau banyaklah tambahan nilainya. Kalau simpanannya sikitlah tambahan nilainya. Okey, itu ialah faedah. Okey, yang akhir sekali yang keempat, cukai perkhidmatan. Cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu. Contoh, awak pergi hotel, menginap di hotel. Itu ada cukai perkhidmatannya. Dan kalau awak biasa dengarlah GST. Biasa dengar GST ataupun SST, itu merupakan salah satu cukai perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggan. Okey. Kita lihat yang pertama, contoh yang pertama, aset dan liability. Awak boleh refer textbook awak, buku teks awak, muka surat 80. Okey. Siapa yang ada buku tu boleh buka sekarang, muka surat 80. Okey, jadual di bawah mencatatkan aset dan liability Encik Latif dan Encik Faris. Okey, ada 2 orang ya kat sini, Encik Latif seorang, Encik Faris seorang. Pendapatan tahunan mereka adalah sama, iaitu RM51,000. Okey. Kita tengok Encik Latif, aset dia ada rumah, dia ada simpanan, dia ada kereta. Liability dia ataupun hutang. Cikgu tulis hutang. Kan awak lupa pula. Okey, ataupun hutang dia. Pinjaman perumahan. Okey, dia beli rumah, dia kena bayar balik. Pinjaman kereta, dia beli kereta, dia kena bayar balik. Pinjaman pelajaran, dia dah habis belajar, dah kerja, dia kena bayar balik. Itu semua tu merupakan hutang. Okey, Encik Faris pula sama, ada rumah, ada simpanan, ada kereta, dan dia juga ada hutang, iaitu dia pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman pelajaran dan juga hutang kad kredit. Okey, kad kredit. Kita sentuh sikit pasal kad kredit. Apa kad kredit ni? Okey, kad kredit ni bentuk fizikalnya adalah seperti kad bank tu. Nipis, ringan. Okey, kad ni digunakan menggantikan duit tunai, menggantikan cash.
Contoh awak pergi Petronas nak isi minyak, awak tak bawa cash, tapi masih boleh isi minyak dengan menggunakan kad kredit tu. Swipe je awak dah boleh isi minyak. Ada kelebihan, ada kekurangan, dan kalau siapa-siapa yang tak pandai nak guna boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang yang menggunakannya. Okey, sekarang ni kita tengok Encik Latif dan Encik Faris. Saya buat jadual. Latif, Faris. Okey, ada 2 orang kat sini. Asetnya, liability-nya. Liability tu maksudnya hutang lah. Cikgu tulis kat atas, hutang. Okey, Encik Latif. Kita tengok Encik Latif. Aset dia RM90,000 tambah RM30,000 tambah RM40,000. Semua sekali RM160,000. Okey, hutangnya pula cikgu dah tambah dah semua sekali ni RM98,000. Okey, Encik Faris pula. Encik Faris, aset dia, rumah dia dengan simpanan dia dengan kereta dia, jumlah semua sekali bernilai RM120,000. Manakala hutang yang dia ada dengan pinjamannya, dengan pinjaman kereta, pinjaman pelajaran dan juga kad kredit, semua sekali bernilai RM60,000. Okey, lihat pada jadual yang dah saya buat. Aset, ingat balik, aset kita ialah harta yang kita ada. Liability ialah hutang. Okey, tengok Encik Latif. Harta yang dia ada ialah sebanyak RM160,000, manakala hutangnya ialah RM98,000. Hutang lebih kurang daripada aset, betul? Encik Latif ni, hutang lebih kurang daripada aset. Okey, seterusnya Encik Faris pula. Dia ada harta ataupun aset sebanyak RM120,000 dan hutang sebanyak RM60,000. Masih lagi hutang ni lebih kurang dari aset. Okey, apabila hutang lebih kurang daripada aset, bermaksud pengurusan kewangan yang baik. Okey, contoh kita ada harta, kita ada duit. Kita ada duit RM10. Contoh, kita ada duit RM10 dan kita berhutang RM8. Kita ada duit RM10 dan kita berhutang RM2. Maksudnya pengurusan kewangan kita baik. Tapi kalau kita ada RM10 tapi kita pergi hutang pula RM20, tak ada nak bayar pun, itu bermaksud pengurusan kewangan kita tidak berkesan. Ada kurang baik di mana-mana. Okey, itu tentang aset dan juga liability. Okey, seterusnya faedah. Okey, tengok faedah muka surat 81. Okey, Ibu, kenapa RM12.90 dalam buku akaun saya? Kenapa ada RM12.90 dalam buku akaun saya? Oh, itu adalah faedah 3% yang diberikan oleh bank dalam setahun. Okey, bank yang disimpan ni lepas setahun, simpanan selama setahun akan dapat faedah sebanyak 3%. Okey, sekarang ni nilai faedah. Kita tengok jalan kira yang dibuat. Dia kira nilai faedah dulu. Nilai faedah, simpanan, darab faedah, darab tempoh. Okey, simpanan asal dia, tengok penyata kat sini. Tengok penyata kat atas ni. Okey, simpanan yang dia masuk adalah sebanyak RM430 yang saya bulat tu. Pada tahun 2015. Hujung tahun 2015 dia masuk RM430. Kemudian dia tak bawa keluar duit tu. Dia biarkan duit tu selama setahun dan dapat faedah sebanyak 3%. 3% ni berapa ringgit? RM3 ke? No, tidak, ada cara. Cara nak kira macam orang ni buat ni. 430 darab 3%. Yang ni tukar pada pecahan ya. Ingat tukar pada pecahan akan jadi 3%. Darab dengan tempoh. Tempoh disimpan sebanyak setahun. Jadi darablah dengan 1. 43 darab 0.3. Jadi nilai faedah yang dia dapat setahun adalah sebanyak RM12.90. Okey.
RM12.90. Jangan tertukar ya. Saya ulang balik. Ini ialah nilai faedah. Bukannya hujung tahun duit dia RM12.90. Tidak. Tak logik lah pula. Simpan 430. Tiba-tiba tinggal RM12. Tak logik lah kan. RM12.90 ni hanyalah nilai faedah. Maksud nilai tambahan yang dia ada. Jadi asalnya ada RM430. Okey, ni duit dia yang dia masuk mula-mula tu. Lepas setahun, dapat pula RM12.90. Jadi sekarang pada tahun 2016, ada dapat RM442.90 dalam bank dia. Okey, jadi duit tu beranak dalam bank. Sebab itulah kita digalakkan untuk menyimpan wang dalam bank. Bukan simpan di bawah bantal, bukan simpan celah katil, tidak. Kita simpan dalam bank, kita akan dapat keuntungan. Walaupun sedikit, tak apa. It's okay. Okey. Soalan yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk faedah. Okey, yang ni, kita tengok soalan dulu. Bank mendapat pinjaman pendidikan berjumlah RM150,000 dengan faedah 1% setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh bank dalam tempoh 5 tahun? Okey, yang ni tadi, faedah tadi, yang pertama tadi tu, bank bayar kat kita. Betul tak? Kita simpan selama setahun, kita pun dapat RM12.90 tu. Kalau kita simpan sebanyak, kalau kita simpan ikut nilai kita simpan lah. Okey, tapi faedah yang kedua ni, kita kena bayar kat bank. Okey, contohnya kita pinjam macam orang ni lah, bank membuat pinjaman sebanyak RM150,000. Okey, dia pinjam RM150,000 dan dia dikehendaki untuk bayar. Okey, nak bayar bukannya dengan nilai RM150,000. Bila nak bayar kat bank, akan ada dikenakan sedikit faedah terhadap orang tu untuk dibayar dekat bank. Okey, macam ni lah. 1 tahun faedah dia 1%. Jadi cara pengiraan dia, duit yang dipinjam tu RM150,000 darab dengan 1%, darab dengan tempoh masa iaitu sebanyak 5 tahun. Okey, dia kira-kira dapat RM7,500. Faedahnya RM7,500. Faedah RM7,500 ni cikgu ulang lagi sekali, bukan bank bayar dekat kita, tapi kita yang bayar dekat bank. Okey? Kita yang bayar dekat bank. Jadi, kalau kita pinjam, kita pula bank. Bank pinjam 100 RM150,000. Okey, ni bank pinjam. Bank pinjam RM150,000. Dia kena bayar faedah 1% setahun selama 5 tahun. Dah kira-kira kita dapat RM7,500. Okey, akan ada tambahan bayaran sebanyak RM7,500. Okey, berapa yang dia perlu bayar? Yang dia perlu bayar kat bank, tambahlah. Ini nilai yang perlu dia bayar pada bank, RM157,500. Sorry. Okey, pinjam RM150,000 je tapi kena bayar lebih lagi. Itu adalah faedah yang perlu kita bayar kepada bank. Beza yang pertama tadi bank bayar kat kita, tapi yang kedua ni kita bayar dekat bank. Okey. Cukai perkhidmatan. Kita tengok gambar tu. Okey, cukai perkhidmatan awak boleh rujuk buku teks. Saya ambil kat buku teks je semua ni. Muka surat 82. Okey. Harga makanan hanya RM45.80. Kenapa jumlah bayaran RM48.55? Dan orang tu cakap, jumlah tu termasuk cukai perkhidmatan 6% cik. Okey. Orang ni pergi bank pula dah. Pergi kedai makan. Menu-menu yang dia makan dah order semua sekali RM45.80. Tapi perlu bayar RM48.55. Itu sebenarnya ada termasuk cukai perkhidmatan kat situ. Okey, kita tengok resit. Okey, tengok resit yang belah kiri ni ya. Tengok yang belah kiri ni. Okey, dia makan sate ayam, sate perut, ketupat, ABC, TOS, tembikai, nasi ayam. Banyaknya. Okey, jumlah yang perlu dibayar ialah RM45.80. Yang ni jumlah makanan yang dia makan. Okey. Sekarang ni cukai 6%. Cukai 6% sebanyak RM2.75. Okey, 6% ini ialah daripada
berapa ringgit yang dimakan. Okay, kita tengok dalam kira ni. Kita tengok dalam kira ni. Cukai perkhidmatan sama dengan 6% daripada operasi darab. Berapa ringgit yang dimakan? Dia makan sebanyak RM45.80. Jadi 6% ni kita tukarkan pada pecahan dulu, iaitu 6 per 100 darab dengan RM45.80. Tapi darab dapatlah RM2.75. RM2.75 ini ialah cukai perkhidmatan. Jadi berapa yang dia kena bayar semua sekali? Tambahlah nilai makanan dia yang dimakan tu, tambahkan dengan cukai yang dia kena. Jadi semua sekali dia kena bayar RM48.55. Okey, makin bertambah lah. Tak ada punya kena cukai jadi makin berkurang. Tak, dia akan jadi makin bertambah bergantung pada berapa yang kita belanja. Okey, kalau kita belanja RM10, 6% daripada RM10. Macam tu. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Latihan akan diberi melalui WhatsApp. Okey, sekejap lagi saya akan beritahu yang mana perlu kita buat. Kemudian kita akan bincang step yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.